Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Firdaus Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 28 Januari. Sarawak masih belum berjaya menewaskan COVID-19. Jangan terpedaya dengan nombor kes yang turun kerana bila-bila masa boleh melonjak semula. Demikian pesanan timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas kepada seluruh rakyat Sarawak supaya terus patuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. I don't want to say that too much because apabila kita kata kita trend kita turun down rakyat then leka. Rakyat fikir keadaan sudah selamat. Keadaan belum selamat. The war is still far from being won. Jelasnya lagi, walaupun trend kes menunjukkan penurunan drastik, namun ia tidak bermaksud mana-mana individu bebas bergerak dan mengetepikan SOP. Dato' Amar Douglas menjelaskan perkara itu kepada pemberita pada sidang media harian perkembangan COVID-19 di Kuching. Semalam Sarawak mencatatkan penurunan drastik dengan merekodkan 70 kes positif berbanding 205 kes pada Selasa lalu. Selain itu, satu kes kematian turut dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini sebanyak 34 kes. Manakala terdapat 10 kluster di negeri ini dengan penambahan 2 kluster baru semalam, iaitu kluster Indah Riang di daerah Kuching dan kluster Bedayan di daerah Serian. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas turut memaklumkan bahawa pelanjutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu bermula 30 Januari pukul 12.01 tengah malam sehingga 14 Februari pukul 11.59 malam. Sementara pelanjutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB di bahagian-bahagian lain di Sarawak bermula 1 Februari pukul 12.30 malam sehingga 14 Februari pukul 11.59 malam. Dalam perkembangan sama, masyarakat terutama di kampung serta rumah panjang perlu akur dengan prosedur operasi standard SOP upacara pengebumian yang telah ditetapkan. Tegas Menteri Utiliti yang juga ahli JPBN Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utom. Ini penting demi keselamatan semua pihak dalam usaha memutuskan rantaian wabak COVID-19 yang kini memasuki gelombang keempat. Jelasnya, penduduk yang tinggal di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat perlu mengorbankan upacara adat yang diamalkan sebelum ini dengan mengehadkan jumlah saudara yang memberikan penghormatan terakhir kepada si mati. Walaupun bagaimanapun banyak saudara mara mereka terpaksa aku atau patuhi semua SOP yang telah pun disediakan. Ini penting kerana kita terpaksa mengawal jangkitan penyakit virus ini merebak ke kawasan-kawasan yang lain. Tambahnya, keadaan ini perlu diambil serius kerana kemudahan perubatan di negeri ini belum mencukupi bagi menampung pesakit COVID-19, lebih-lebih lagi kemudahan kesihatan untuk penduduk di kawasan pedalaman. Penghuni rumah panjang turut diingatkan supaya memaklumkan kepada pihak polis sekiranya terdapat kematian di kawasan mereka dan memaklumkan kepada pihak perubatan bagi pengesanan awal kematian disebabkan COVID-19 ataupun tidak. Beliau berkata demikian selepas rakaman program Sarawak Nuju Pemansang YFM IBAN di Kuching. JPBN pada Selasa lepas menetapkan jumlah individu yang dibenarkan hadir di tapak pengebumian dihadkan kepada 20 orang, manakala hanya 30 orang dibenarkan hadir pada upacara pengebumian. Di daerah Seri Aman, langkah JPBN untuk menghentikan sementara semua majlis sosial dan majlis keramaian mendapat maklum balas positif daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kampung. Pegawai Daerah Seri Aman Muhammad Ashri Wee berkata, semua Ketua Masyarakat dan Ketua Kampung KMKK sudah dimaklumkan mengenai arahan tersebut dan mereka memahami keperluan JPBN mengambil tindakan sedemikian. Susulan itu, Muhammad Ashri yang juga pengerusi JPB Daerah Seri Aman berharap semua KMKK dapat memaklumkan kepada penduduk di kampung dan rumah panjang masing-masing berkenaan arahan tersebut dan perlu untuk semua mematuhinya. Kita seharusnya tidak memandang enteng berkenaan dengan larangan-larangan ini kerana kita perlu mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku di daerah-daerah lain. Kerana peningkatan kes-kes COVID ini berlakunya pada majlis-majlis sosial dan juga majlis pengkebumian yang berlaku sebelum ini. Pandangan saya satu perkara yang sangat baiklah untuk mengelakkan penularan COVID-19 di kalangan
warga di bahagian Seri Aman. Kita mengharapkan kepada warga Seri Aman mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa atasan. Alhamdulillah setakat itu semua penduduk di kampung 6 kampung di Lingga alhamdulillah memiliki kerjasama yang memuaskan. Sebelum menerima arahan itu tidak ada membuat apa-apa aktiviti lah seperti berkahwin ke ataupun majlis tali arwah biasalah di kampung. Itu pun sebanyak antara 15 orang dan 20 orang jelah. Antara majlis sosial atau majlis keramaian yang dilarang buat sementara waktu termasuklah majlis perkahwinan, sambutan hari lahir, gawai, kenduri dan lain-lain aktiviti yang melibatkan kehadiran orang ramai. Keselamatan di 5 kawasan panas di sempadan Sarawak, Kalimantan Barat, Indonesia perlu dipertingkatkan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad James Nur Masing berkata, kawalan keselamatan di Bau, Lundu, Teluk Melano, Biawak dan Serikin perlu diperketatkan bukan sahaja untuk menangani isu perdagangan manusia dan penyeludupan, malah mengekang penyebaran COVID-19. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Sempadan Sarawak SBAC menjelaskan kawasan berkenaan merupakan kawasan panas kerana penempatan yang berdekatan di sempadan di kedua-dua belah negara memudahkan kemasukan pendatang asing tanpa izin ke Sarawak. Menyatakan demikian semasa mesyuarat SBAC di Kuching, beliau mendedahkan penduduk berkenaan hanya perlu berjalan kaki untuk beberapa ratus meter sebelum melintasi sempadan Sarawak. Bagi memastikan keselamatan kawasan panas dan sempadan negara terus terpelihara, Sarawak mengutamakan penyediaan kelengkapan perlu kepada agensi berkaitan bagi menjalankan tugas dengan terbaik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah menjalankan satu pemeriksaan di bawah Op Catut 8.0 melibatkan pematuhan harga kelengkapan elektronik dan komunikasi. Pengarahnya Dato' Stanley Tan memberitahu pemeriksaan tersebut dijalankan bagi memantau kenaikan harga barangan tersebut. Dato' Stanley Tan menerusi kenyataan media memaklumkan bahawa pemeriksaan dilakukan ke atas premis yang menjual barangan kelengkapan elektronik berikutan peningkatan permintaan barangan tersebut di pasaran, terutama pelaksanaan proses pembelajaran secara dalam talian yang bermula Rabu lepas. Selain itu, pemeriksaan berkenaan bagi memastikan setiap peniaga tidak menaikkan harga dan mematuhi perundangan yang ditetapkan. Pemeriksaan barangan kelengkapan elektronik tersebut menyasarkan 5 barangan yang mendapat permintaan tinggi, iaitu komputer meja, komputer riba, tablet, mesin pencetak dan telefon bimbit. Dato' Stanley juga mendedahkan sejak Isnin hingga semalam, 19 notis pengesahan maklumat barangan telah dikeluarkan bagi mendapat maklum balas berkaitan kenaikan harga. Sekiranya peniaga gagal mematuhi arahan, akan dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Penggiat industri berat dinasihati supaya memperketatkan prosedur operasi standard SOP keselamatan di tempat kerja. Pengurusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan, NIOSH, Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata, sekiranya gagal berbuat demikian, ia berpotensi mengundang padah kepada pekerja kerana kecuaian. Dato' Wilson berkata NIOSH menyediakan kursus jangka pendek dan latihan kepada semua penggiat industri dalam sektor kualiti keselamatan. Ia bagi memastikan keselamatan pekerja terjamin semasa berada di tempat kerja. Dato' Wilson yang dihubungi RTM diminta mengulas mengenai insiden pekerja pelabuhan yang maut selepas terjatuh daripada kapal kargo di Pelabuhan Kuching Isnin lepas. Beliau turut kesal dengan kehilangan nyawa seorang pekerja yang berpengalaman kerana mengabaikan faktor keselamatan dalam melaksanakan tugas. Oleh itu, beliau mahu penggiat industri berat seperti perkapalan dan pembinaan memandang serius isu keselamatan di tempat kerja setiap masa. Dalam insiden tersebut, seorang pekerja pelabuhan meninggal dunia selepas terjatuh daripada tangga kapal kargo dari ketinggian lebih 10 meter. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itu peribahasa tepat untuk menggambarkan kegigihan seorang anak muda dari Limbang yang mencubakan diri dalam perniagaan bakery sehingga berjaya. Yakin dengan kebolehan dan pengalaman selama 6 tahun bekerja dalam bidang tersebut, Muhammad Sofian Kasim, 35 tahun, nekat memulakan perniagaan sendiri bermula dari rumah.
Siapa sangka usaha gigih Muhammad Sofian bersama isteri membuahkan hasil setelah perniagaan mereka semakin maju dan berjaya membina sebuah kilang mininya di Kampung Buang Siol, Limbang. Ketika ditemui pemberita, beliau berkata, cabaran paling sukar ditempuhi sepanjang berniaga adalah ketika Perintah Kawalan Pergerakan Mac tahun lepas. Okay, cabaran selama 6 tahun ni sajalah PKP. Masa tu memang ada kesan lah. Sebelum tu alhamdulillah semuanya okey lah. Berdiri di atas kaki sendiri menjadi prinsip anak muda ini dan setakat ini katanya segalanya diusahakan sendiri tanpa bantuan mana-mana pihak. Tidak berbangga dengan kejayaan dikecapi, sebaliknya suka memberi galakan kepada usahawan lain atau yang mahu menceburi bidang ini untuk meneruskan cita-cita mereka. Bagi orang yang usahawan muda di luar sana, kalau akan mencuba, bagi saya lah, saya yang start awal, macam kata orang Limbang, ngalih, letih lah tu. Letih tu simpan belakang dulu. Yang penting, tani jalan saja. Apa-apa pun, tanggunglah risiko mana-mana. Menurutnya, pelbagai jenis roti yang dijual antara roti burger, roti john, roti bantal dan beraneka roti berinti lain. Dianggarkan 600 sehingga 700 biji roti burger dalam sehari mampu disediakan untuk memenuhi keperluan bagi peniaga-peniaga di seluruh daerah Limbang. Muhammad Sofian berkata, apa sahaja peluang yang ada perlu direbut dan jangan disia-siakan kerana setiap pengorbanan pasti ada kejayaan. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Elak keluar jika tiada urusan penting. Bersama kita cegah penularan COVID-19. Saya Firdaus Idris. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.